Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrat jami'il anbiya wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa ila hadrat jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrat abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jabatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis yang termulia, yaitu majlis ilmu. Majlis yang dianggap oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga di dunia. Sebelum Allah anugerahkan kepada kita syurga yang sebenarnya, selalulah dulu ziarahi taman-taman syurga di dunia. Apa itu taman syurga di dunia? Itulah dia majlis-majlis ilmu. Sekejap ni contoh teman-teman sedang berada di taman syurga ni. Taman tu biasanya udaranya bersih, pokoknya subur, bunganya mengembang, pemandangannya cantik. Itu taman. Tempat orang berehat, tempat orang bersenang lenang, tempat orang berhibur. Itu taman. Syurga besok lagi hebat. Lagi cantik sehingga tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati kita. Allah kabur hal syurga tu apa? Kata Allah dalam hadis kursi apa? A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Fiha, di dalamnya tu dalam syurga. Mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata orang tengok cantiknya, lawanya, egiknya. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu tak pernah didengar oleh telinga. Telinga pun tak pernah dengar. Merdunya, sedapnya, lazatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan ada yang tak pernah dibayangkan oleh hati kita pun. Nak bayang pun tak tahu. Susah nak cerita. Nak bayang pun tak tahu. Punya baiknya, semua dahsyatnya, hebatnya. Itu syurga. Dapat tanda angkat tangan. Bertanya sampai dak semua angkat tangan, tak lalu bilang apa-apa. Dapat tanda angkat tangan.
Ada orang tak nak? Ada orang tak nak tau. Lantak lah kata dia. Pergilah kau main masuk syurga. Tak ada aku sampai masuk neraka. Nak neraka. Tahu tak? Jadi kita mudah-mudahan kita berada di syurga yang sebenarnya. Tapi sebelum dapat syurga yang sebenarnya tu, selalulah menziarahi taman-taman syurga. Ya? Dia banyak apa tu? Banyak majlis-majlis ilmu situ. Macam-macam ada Ustaz. Ustaz Hafiz ada. Ustaz Khairul Subhi ada. Ustaz Ibrahim ada. Tengok tu. Dan semua itu taman-taman syurga pula gitu. Jangan saja-saja tak nak dengar. Orang yang tak nak dengar tu saja-saja. Kalau ada hal tak apa, ada hajat tak apa. Ini saja-saja tak siap. Mayang dah, itu terus balik. Itu datang balik tu semayang. Ngaji tak nak. Rugilah dia ya, tak dapat ziarah taman-taman syurga. Besok nak dapat syurga parah. Kerana dalam dunia tak berkenaan dengan taman syurga dunia ni. Baik, untuk malam ini kita masih lagi membaca hadis yang ke-7. Yang kita baca ni masih lagi hadis yang ke-7. Iaitu tajuknya apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kami tanya dia. Liman, untuk siapa? Nabi jawab, lillah, untuk Allah, wal kitabih, dan kepada kitabnya, wali rasulih, dan kepada rasul-rasulnya, wali utammatil muslimin, wa ammatihim. Yang ketiga apa? Bagi Allah, bagi rasulnya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan bagi orang-orang yang ramai mereka, untuk orang biasa. Diriwayatkan oleh Muslim. Itu dah kita baca dulu ni. Keterangan pun dah baca. Sampai kepada muka surat, kalau kitab saya ni lah, 157. 157. Nak habis, belum habis lagi patutnya nasihat bagi imam-imam tu, belum lagi. Kita dah baca nasihat untuk Allah, nasihat bagi kitab-kitabnya, nasihat bagi rasul-rasulnya. Seterusnya belum kita baru nak baca malam ni. Perenggan yang atas, bukan atas sekali, perenggannya. Paragraf yang paling atas. Bermula dengan perkataan maksud. Maksud nasihat bagi kitabnya ialah beriman kepada kebenarannya. Kitab ni tak ada yang salah, tak ada yang meleset, tak ada yang nipu. Dia mesti benar. Tapi bukan kitab yang kita baca kitab ni. Ini bukan kitab. Kitab yang sebenarnya kitab yang turunkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum ini. Yang berjenama ada 4. Pertama namanya Taurat. Yang kedua namanya Injil. Dan yang ketiga namanya Zabur. Dan yang keempat namanya Al-Quranul Karim. Itu namanya kitab-kitab ya. Kena yakin, kena percaya bahawa kitab itu datang dari Allah Ta'ala. Mesti betul. Tak ada yang meleset. Cuma Allah tak pelihara kitab-kitab lain tu. Satu aja kitab yang Allah pelihara, iaitu Al-Quranul Karim. Itu Quran tu, satu huruf pun tak pernah hilang. Start dari mula dia turun, tak pernah sikit hilang pun. Kerana Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya aku turunkan az-zikra, itu Quran tu. Dan akulah yang memeliharanya, kata Allah ya. Itu Quran. Itu nasihat bagi kitabnya. Kita kena beriman dengan kitab tu. Beriman dengan Taurat, beriman dengan apa? Dengan Injil, beriman dengan Zabur, dan beriman dengan Al-Quranul Karim. Kena beriman tu. Bukan kita nasihatkan kitab tu. Hukum-hukum dalam kitab tu kita kena beriman dengannya. Itu pun untuk kitab tu. Apa yang disarankan dalam kitab tu kena kita beriman, kena amalkan. Lebih-lebih lagi kitab yang kita sedang baca, iaitu Al-Quranul Karim. Dia ada yang mengeluarkan hukum hakam. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh. Kena kita ikut perintah tu. Yang wajib buat, jangan tinggalkan. Yang haram tinggalkan, jangan buat. Yang sunat buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu.
dan yang harus jadikan ibadah. Itu kita ya. Itu nasihat itu. Dengan beramal mengikut petunjuk dan pengajarannya. Kitabnya ialah perkataannya yang diwahyukan. Yang diwahyukan kepada Rasulnya. Taurat diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Injil diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Isa AS. Zabur diwahyukan kepada siapa? Nabi Daud AS. Dan Al-Quran Karim diwahyukan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu nama kitab-kitab ya. Yang ada nama. Selain itu risalah-risalah aja. Semua sekali ada 114 buah. Itu kitab-kitab yang turun kepada Nabi-Nabi Rasulullah. Kenapa beriman tu? Bahawa itu adalah kalam Allah. Perkataan Allah. Allah turun kepada Nabi-Nabi dan Rasulullah. Cuma yang ada nama 4 aja. Yang ada title. Yang ada tajuk. Pertama Taurat. Kedua Injil. Ketiga Zabur. Keempat Al-Quran Al-Karim. Kenapa beriman dengannya? Seterusnya beriman kepada kitab-kitabnya ialah memerlukan supaya dimuliakan dengan letak tentu hala, dengan hina, perlu dimuliakan dan dibesarkan. Pastinya dia yang kita sanjung-sanjung, yang kita besar-besarkan. Nak dibesarkan kehormatannya dengan memandang keutamaannya dari segala kitab-kitab yang lain. Kitab lain banyak ya. Hindu ada kitabnya, Buddha ada kitabnya, Kristian ada kitabnya. Kitab yang Allah turun kita muliakan dia, yang membesarkan dia berbanding dengan kitab-kitab lain. Dengan membaca, mula-mula nak baca elok, nak baca pun nak ikut hukum ya. Membaca ayat-ayatnya dengan cara yang betul. Malang daripada umur 70 tahun, baca Quran pun tak erti lagi. Tak tahu yang mana qala-qala, yang mana idgham, yang mana izhar, yang mana iqlab. Malang daripada umur 70 tahun, tak erti lagi baca Quran. Kena erti, kena belajar. Siapa tak erti belajar, dia sampai dapat. Itu ada Tok Guru Quran datang ajar ni. Tuan Haji Mat Rahim Imam tu tinggal sini belajar lah, jangan tuang. Kerana dia pakar Quran dalam kawasan kapal ni, dia pakarnya. Belajar dengan dia. Kecuali ada urusan. Kalau ada urusan lain ceritanya ya. Tapi jangan lepas belajar dengan dia. Dia makhraj huruf dia boleh ngajar. Hukum dia boleh ngajar. Apa saja ya. Dia pakar Al-Quran di kampung ni dia lah. Belajar dengan dia. Yang cakap ni, cakap je pandai. Tapi bukan pandai benar ya. Tapi tahu juga sedikit ya. Malang lah dah umur 60 lebih, tak erti lagi baca Quran. Tak tahu mana idgham. Tak tahu mana izhar. Tak tahu macam mana iqlab, mana ikhfa. Tak tahu. Malang lah ya. Kena baca betul-betul ya. Yang dengar patut didengongkan. Yang tidak didengar, jangan didengongkan. Kadang-kadang kita sakit telinga dengarnya. Tak nak ikut hukum. Sakit telinga dengarnya. Patut tak ada dengar, dia dengarnya. Alam tarokai. Lam tu bukan ada dengar apa. Mim je pun dengan ta, mana ada dengar. Patutnya alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu sultannya apa tu? Tapi dah alam tarokai. Beda yang lain, alam nasrah. Siapa yang dengar? Mun tak belajar. Itu yang banyak salah tu. Kena belajar ya. Dengan membaca ayat-ayatnya dengan cara yang betul. Kerana ini perintah Tuhan. Tuhan kata apa? Warattil Quran tartila. Warattil Quran tartila. Dia ada wakaf, beliau wakaf pun tarik nafas lain. Jangan nafas itu juga. Yang banyak orang salah tu nafas itu aja. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Bunyi macam betul, tak betul. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Betul ke salah, tuan-tuan? Salah. Wakaf pun tak, wasal pun tak. Nak wakaf Ar-Rahmanir Rahim.
Pakai apa? Maliki yaumiddin. Nah, baru tu. Ya, nak wasal, nak sambung. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Nah, jangan hilangkan mi dia. Ini dah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Lebih-lebih tengah wirid. Nah, tengah wirid tu tak diikut hukum langsung. Lajak aja. Bukan contoh lah jangan marah pula. Cik Iman jangan marah ya. Ini orang tempat lain. Bukan di Taman Aman ni, bukan di Surau Al-Amin ni. Di tempat lain. Ya. Ini ikut hukumnya. Wakaf ada hukum wakaf, wasal ada hukum wasal, idgham ada hukum idgham, izhar ada hukum izhar. Ya, ikhfa ada hukum ikhfa. Qalaqalah ada hukum qalaqalah dan sebagainya. Kena faham itu. Kena yang betul, cara yang betul dengan memahami artinya, serta mencari rahsia dan hukumnya, mendalami ilmu pengetahuannya, memerhati hukumnya dan menyesuaikan diri dengan pengajarannya dan yakin bahawa kitabnya adalah pedoman hidup untuk selama-lamanya. Apa saja hidupnya dia berpandukan kitab tu. Itu lebih-lebih lagi Al-Quran, berpandukan dengan Al-Quran selama-lamanya itu sampai kiamat. Di segala tempat yang dan zaman. Kena baca, kena faham lah. Kita baca-baca, kita akan jumpa satu ayat. Wa man yabtaghi ghairal islami dina walan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Cari maknanya. Jangan tengok, oh ini apa maknanya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah Ta'ala, Allah reject. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat besok orang itu tergolong dalam golongan orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Neraka lah. Jadi kena ikut Islam. Apa saja kita buat ikut Islam. Semayang ikut Islam, pakaian ikut Islam, ekonomi ikut Islam, akhlak ikut Islam, pendidikan ikut Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Baru terima dari Tuhan ya. Jadi kita akan amalkan Islam dalam hidup kita. Bila kita amalkan Islam itu namanya amal soleh. Setelah kita beriman dengan rukun iman yang 6 tu, kemudian baru amal soleh, apa Allah nak bagi? Apa janji Allah? Syurga. Siapa tahu nak angkat tangan? Apa kata Allah? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Nak ke tak nak. Amalkan Islam. Jangan amal yang lain. Sedangkan orang bukan Islam buat juga apa yang orang Islam buat. Kita semayang tadi, orang kafir semayang tak? Semayang. Tapi terima Tuhan ke? Tidak. Yang cara kita ni pun bukan untuk terima Tuhan. Kalau baca tak betul, tak terima. Ikhlas tak ikut, tak terima. Ikhlas tak ikut, tak terima. Lebih lagi, jalan semayang ada rukun qawli. Apa rukun qawli? Rukun sebutan. Ada 5 rukun qawli itu. Kena sebut betul-betul. Yang pertama takbiratul ihram. Kena sebut betul-betul. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, tak betul. Setengah orang tu Allahu Akbar. Mana? Tak betul tu. Atau dia qalqalahnya Allahu Akbar. Tak betul tu. Bukan qalqalah ya. Kap tu hamas. Luangin dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu tak panjang dipanjangkannya. Allahu Akbar. Sah ke tak? Tak sah ya. Ini yang pada pendek ke lah. Jangan panjangkan. Waktu panjang dipanjangkan. Iza jaa nasrullah. Ja tu panjang. Dan dia mat wajib muttasil. Jangan dipendekkan. Begitulah seterusnya. Baca Quran tu kena ikut hukumnya. Hukum qawli. Kena sebut betul-betul. Fatihah tu namanya. Kena betul.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang Alhamdulillah tak betul. Kadang-kadang Bismillah tak betul. Patutnya Bismillah. Dengan Bismillah. Bismillah, mil ya, bukan mi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mi je dengan Bismillah. Milah tu nama orang. Ya Allah, tuan-tuan. Nyaut milah itu proyek. Ya. Apa panggil nama ayat ni? Nak mil. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rukun kali ya. Itu baru mula. Alhamdulillah juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Alhamdulillah. Jangan Alham. Dia bukan kal-kalah. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti dulu. Maliki Yaumiddin. Berhenti dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in yang tak. Kanasta'in. Jangan nak betul benar betul. Kadang-kadang nak betul benar ke? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in begini. Mana tuan-tuan? Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tak. Jangan ta'in tak betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak betul. Tak. Dia nak ta'in. Ta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan di apakan tu. Jangan di kolak-kolakkan. Tengah tu ihdinas siratal mustaqim. Betul ke? Ada he. Ihdinas siratal mustaqim. Betul ke tuan? Tak betul. Nak jangan ihdinas siratal mustaqim. Kena betul. Siratal ladzina an'am. Satu an, satu am. Ini pun nak betul kan? Jangan siratal ladzina an'am, tak betul? Dua-dua an, tak betul? Dia satu an, satu am. An'amta alaihim. Satu alif, satu ain. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan dia kalau tu ada juga siratal ladzina an'am begini. An'am. Mana tanah tu? Nun tu kan kalau siratal ladzina an'amta alaihim. Kadang-kadang yang masuk-masuk bunyi itu juga. Yang pakar-pakar bunyi itu juga. An'am. An aja, an tu tak ada kalau ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta'alaihim. Yang ta'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Betul? Walau tu berapa harakat? 6 harakat. Ghairil maghdubi alaihim. Walau la tu bagi lekat sikit. Dia nama istitalah. Ya, ghairil maghdubi alaihim walau Dol dengan dolin aja. Dolin. Lepas ini kalau berani baca depan saya. Kalau berani lah. Betul ke tak? Kerana itu rukun tu. Rukun qauli yang kedua. Yang ketiga rukun qauli apa? Membaca tahiyat akhir. Ini pun banyak orang salah. Terutama ketika Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ka tu macam ada alif. Alif tu macam dia berfungsi. Tak ada. Alif tu ain lain punya. Ka tu pendek aja. Assalamu alayka ay. Terus sampai ka. Ka tu sampai ay. Jangan ka ayyuhan nabi salah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru betul. Ka'ai. Ingat ke tuan-tuan ni? Kalau nak semayang ni. Bila baca tahiyat akhir. Assalamu alayka. Sambung. Ka'ai. Ka'ai ya. Jangan ka tu berhenti tak mau. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dengung han tu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salihin dia banyak.
Yang solehin dia tak betul. Mesti ada 2 harkat. Dia mat arid lu sukun. Boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Tapi paling komannya 2 harkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang Allah je. Asyhadu an la ilaha illallah. Mesti ada paling komannya 2 harkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ayat akhir. Ayat akhir dalam kebaca salah. Adakah batal? Rukun. Kalau salah baca, tak betul tahiyatnya. Tak betul tahiyatnya, tak betul semayangnya. Tak betul semayangnya, macam orang tak semayang. Saya pernah dengar cara Ustaz. Saya terus. Dia kata, salah tak betul. Dia kata betul ayat Al-Quran. Tak betul. Kalau saya punya ilmu, kalau tak betul, tak betul lah. Nah, panjang pendek kena betul kan? Cuma salah ni ada salah besar, ada salah kecil. Salah besar tu tak dimaafkan. Kalau salah kecil boleh dimaafkan. Salah kecil tu kalau salah sebut umpamanya, to jadi ta ke apa, itu boleh tak apa. Tapi kalau salah besar tak boleh. Kalau panjang, jangan pendek kan. Kalau pendek, jangan panjang kan. Itu kena belajar. 5 rukun kena belajar menyebutnya. Jangan belajar aja. Alah biasa dah. Aku dah rasa menghayang je. Dah jenuh dah semayang. Nak belajar semayang lagi kata. Dah diam betul-betul. Jadi kena sebut betul-betul. Rukun qawli tu kena sebut betul-betul ya. Alright. Maksud nasihat bagi Rasulnya ialah membenarkan kerasulannya, mempercayai apa yang dibawanya, mematuhi suruhan dan larangannya. Apa yang Rasul suruh buat, apa yang Rasul larang jangan buat. Patuh padanya. Membaca agamanya, membela agamanya. Kemudian memenuhi siapa yang melawannya. Mencintai siapa yang mencatat mencintanya. Orang yang cintakan Islam, kita kena cinta dengan dia. Menghidup perjalanan dan sunnahnya. Sunnah Rasul itu kena dihidupkan, yang dibiarkan, yang diamalkan. Sunnah itu artinya tradisi kehidupan Rasul. Apa tradisi ni? Di antaranya apa? Bersugi, nak semayang. Tahu bersugi? Ni, nampak ni. Ini ramai orang menghina ni. Pada ini apa kata Nabi? Laula an asyukhu ala ummati la amartuhum bisiwak kulla inda solat. Sekiranya tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersiwak, bersugi setiap kali mereka nak sembahyang. Mujurlah tak wajib. Kalau tidak kata Nabi, kalau tidak menyusahkan umat aku akan wajibkan semua kamu tu bersugi sebelum sembahyang. Mujur tak wajib. Kalau wajib berdosa ramai dan berdosa tadi. Maghrib tadi ramai berdosa dah. Dia tak wajib. Tak ada berdosa. Tapi pahalanya besar. Siapa semayang pakai sugi macam ini, dia pahalanya 70 kali ganda. Lebih besar daripada semayang orang yang tak sugi. Salatun bisiwak khairum min salatin bila siwak 70 marrah. Pahala orang yang bersugi sebelum semayang mengatasi pahala orang yang tidak bersugi sebanyak berapa banyak? 70 kali ganda. 70 marrah, 70 kali ganda. Siapa tahu tak? Tadi kita semayang 3 rakaat. Kali 70 berapa? Berapa? 210 rakaat. Tak, okay, tak ada. Atas? Mana sugi tunjuk? Ada alhamdulillah. Yang tak ada apa tunjuk kan? Ya. Dia tak sama dengan gosok gigi saya. Ya? Dia tak sama dengan gosok gigi. Sama. Kalau lalu buat Colgate bawa lah. Lalu kan? Asal nak mayang buat Colgate, buat perut gigi. Pergi macam mana? Lalu kan? Maksudnya sama. Dapat pahala sama tu. sama. Suruh cuci gigi, ya? Tapi yang mana lebih senang? Pakai sugi ke pakai beruih? Jangan yang lebih senang.
Kalau dia cuci gigi pakai Colgate, pakai boleh tak apa. Tapi lalu kan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, lalu kita lalu. Yang balik lalu apa? Ini tu. Saya entah berapa kata dah hilang sugi ni. Dulu saya berkedai dulu, ada jual sugi tau. Di kedai saya tu, ada jual sugi ni. Tapi yang melakunya saya seorang je. Tak ada siapa yang siok. Yang ramainya beli ada. Tapi balik rumah simpan. Tak nak keluar. Ya? Kalau perempuan pun sama Ustaz. Apa? Lelaki atau perempuan? Perempuan pun sunat lagi. Sunatnya sunat muakkadah, sunat yang sangat diberat dan yang sangat dituntuti. Sunat muakkadah. Ada lagi ini sunnahnya. Siapa mengamalkan satu sunnah di hari orang tidak mengamalkannya lagi, maka dia akan dapat pahala 100 mati syahid. Siapa tak nak? Sugi ni siapa yang pernah mengamalkan? Tak ada. Dia pun seorang-seorang je. Dalam satu orang ada seorang yang amal lah. Sudah tak diamalkan lagi. Siapa mengamalkannya, dia dapat pahala 100 mati syahid. Nak kita tak? 100 syahid. Bukan satu ya. Itu dia. Tapi tak ada ramai orang buat. Itu dia. Baik. Ada bangkangan. Siapa nak bangkang? Ya. Itu sunnahnya. Pada diri dan dalam masyarakat. Yang ketiga, nasihat bagi imam-imam kaum muslimin dan orang ramai. Imam-imam tu kena apa ni? Berarti imam tu kan imam mayang aja. Apa dia imam? Pemimpin kaum muslimin. Itu imam ya. Bukan imam mayang aja. Ketuanya. Ketua kampungnya. Ketua bloknya. Ketua apa sajalah. Imam-imam je. Nasihat bagi mereka. Imam-imam kaum muslimin itu ialah pemimpin-pemimpin, raja-raja, ulama-ulama dan ketua-ketua pemerintahan Islam. Maksud nasihat kepada mereka ialah menolong dan menyokong mereka dalam perkara-perkara kebenaran. Nak sokong dia yang benar je, yang betul je, yang dapat pahala ya. Itu sokong dia dalam perkara-perkara kebenaran. Ya. Dan keadilan. Patuh kepada mereka dalam urusan kebaikan. Tegur mereka dengan cara yang sopan. Dan peringati mereka dikala mereka terlalai dari kewajipan. Dan jangan dihasut orang ramai supaya keluar dari barisan ketaatan. Jangan masuk orang, jangan ikut dia, jangan ikut juga. Selagi dia tidak melanggar syariat. Yang membawa kepada kekacauan. Kalau dah jadi kacau bilon kan? Maksud nasihat kepada orang ramai kaum muslimin ialah memimpin mereka ke jalan yang benar, mengawasi mereka dari jalan yang salah, mengajar mereka, belajar dari mereka. Kalau dia mengajar, belajar daripada mereka ya. Belajar dari mereka. Bertolong-tolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah ya. Allah suruh ni. Bertolong bantulah kepada mereka ke arah ketakwaan dan ke arah kebaikan. Dan jangan kamu bertolong bantu kepada mereka ke arah kemaksiatan dan ke arah permusuhan, jangan. Bertolong-tolongan di antara mereka dalam perkara kebaikan. Dalam perkara kebaikan dan takwa. Saling hormat menghormati, cinta mencintai, bersama-sama menjaga kemuslahatan, masalah umat ni ya, kemuslahatan hidup, problem-problem kehidupan, dengan menjauhi sifat-sifat yang membangkitkan fitnah. Jangan buat fitnah, jangan mendatangkan permusuhan antara satu sama lain. Itu fitnah ya. Fitnah tu lebih dahsyat daripada pedang lagi. Dan permusuhan. Dan memahami bagi tiap-tiap seorang adalah tiap-tiap seorang
adalah anggota dalam memahami, bagi setiap seorang adalah anggota dalam memahami apa dalam masyarakat. Setiap orang itu adalah anggota masyarakat mereka. Tidak ada masyarakat kalau tidak ada perseorangan. Kita ni masyarakat, tapi seorang-seorang tu masyarakat tu himpunan perseorangan. Bila berkumpul tu boleh jadi masyarakat. Kita ni seorang-seorang. Kalau seorang-seorang tak berkumpul, tak ada jadi masyarakat pun. Kalau kita seorang, macam mana masyarakat? Tapi kalau ramai-ramai macam ni, masyarakat tak ni? Contoh berkumpul tu ni, di surau ni. Masyarakat tu. Itu dia. Kalau seorang-seorang tu tak ada. Dan di antara jalan untuk memelihara keselamatan masyarakat, hendaklah ada nasihat menasihati, ada kita menasihatkan. Kalau dia salah, nasihatkan. Dan penyampaian yang sihat. Masyarakat anda sampaikan dengan cara sihat, dengan cara lemah lembut. Hal ini haruslah dilakukan dengan cara yang tertentu, mengikut jalan yang benar, lagi bijaksana. Itulah Allah kata, ud'u ila rabbika bil hikmah. Serulah kamu di jalan Allah dengan cara hikmah. Kalau patut lembut. Patut kuat, patut kasar. Ikut hikmah. Cara yang tertentu, mengikut jalan yang benar, lagi bijaksana. Dengan menghindarkan perkara-perkara yang membawa kepada keburukan. Baik dalam cara mengeluarkan perkataan, meskipun dalam perkara melakukan perbuatan. Perkataan pun nak elok, perbuatan pun nak elok. Nasihat memanglah besar faedahnya. Tetapi kalau silap, caranya membawa kepada bencana. Kalau salah nasihat, akan menjadi permusuhan, akan bergaduh. Sebab itu seorang yang memberi nasihat hendaklah mengerti cara bagaimana hendak melakukannya supaya nasihatnya dapat menginsafkan dan diterima. Nasihat dilakukan kepada orang ramai. Saya ini menasihat orang ramai. Ujian yang nasihat aja, pagi, petang, siang, malam. Hari ini dah 3 kali nasihat aja. Pagi tadi sekali, asal sekali, kejap sekali, dah 3 kali. Nanti menasihat mereka ya. Nasihat dilakukan kepada orang ramai, kepada seorang atau kepada orang yang tertentu. Bukan tuan-tuan nak nasihat, bukan tentu mesti ada majlis macam ni. Boleh tak menasihat anak? Boleh tak menasihat isteri? Boleh tak menasihat jiran? Boleh belaka. Jadi bukan mesti ada majlis macam ni tak. Tapi kalau ada majlis ni, gunakan dia untuk menasihati. Tiap-tiap nasihat itu hendaklah dengan cara yang sopan, lagi bijaksana, sesuai dengan keadaan mereka yang dinasihatkan itu. Dan kalau nasihat itu kepada orang ataupun beberapa orang, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang sembunyi. Jangan hantam macam tu. Jangan nak meto aja kerjanya. Nengkin aja jangan. Sekiranya dilakukan di hadapan orang ramai, maka nasihat yang seperti ini bukannya lagi merupakan nasihat, tetapi satu penghinaan. Dia bukan nasihat, menghina. Menghina itu tak boleh. Jangan dihina. Nasihat tak apa? Cakap lembat-lembat, seorang-seorang, bisik-bisik, tak apa. Suatu penghinaan yang terang-terangan. Kemudian ada ayat-ayat ini, kita bacakan datang, cukup sekali itu ya. Terang-terangan. Di sini patut pula diterangkan bahawa di antara bahagian nasihat ialah menasihati orang yang meminta nasihat. Orang minta nasihat. Kalau tidak, dia jadi pendusta agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis ini ya, kita akan baca itu ya. Akan datang kita baca itu. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi nasihat secara umum aja. Gimana nak menasihati orang? Jangan sampai menghina. Jangan sampai memaki. Jangan sampai menjatuhkan dia, menjatuhkan air muka dia, jangan.
Caranya lemah lembut. Saya ada sekali dua menasihatkan orang. Tapi caranya betul lah. Yang saya ini diterima lah. Nasihat-nasihat yang pernah saya lakukan kepada orang. Tak ada yang nombok saya belum lagi lah. Yang marah pun tak ada. Itu kita nak menasihati orang. Ya, kita akan datang kita baca insyaAllah ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun dan maaf. Aku qauli hadza. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ya. Kalau imam salah baca Fatihah, itu makmum kena buat. Kalau dia salah baca Fatihah, kalau sampai membatalkan sembahyang, kita kena mufaraqah. Kena mufaraqah. Adakah kita Jangan ikut dia. adakah kita kena dapat pahala jemaah atau Dapat pahala cuma sebelum itu lah. Bila kita mufaraqah, tak ada pahala lagi lah. Sebelum itu dapat pahala jemaah. Mufaraqah. Jangan ikut. Kalau kita ikut juga, kita tak usah sembahyangnya. Kerana dia dah tak betul bacaan dia. Sebab itu tuan-tuan nak jadi imam ni kena ada test dulu. Ada yang mendengarnya. Kalau betul baru dia boleh jadi imam. Bila lagi kalau imam masjid, kena ada imtihan dulu. Jangan pilih asalkan dia gaya-gaya boleh pakai jubah ke sopan terus jadi imam. Kadang baca tak betul ya. Lagi tuan-tuan? Kumpulan? Tak ada? Kalau tak ada, sekianlah dahulu.